Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang sedang mengikuti tuition online pengajian perniagaan 946 Palang 2. Syukur kehadrat ilahi kerana kita masih diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama meneruskan tuition online Perlis Mengaji bagi fasa yang keempat. Bagi pelajar yang baru sahaja mengikuti tuition online ini, tuition ini dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Saya Cikgu Nurhani Shahnaz binti Mat Hashim, Guru Pengajian Perniagaan dari Pusat Tingkatan 6, Muk 2 SMK Said Alwi. Bagi slot tuition online hari ini, saya akan memfokuskan kepada bab 1 iaitu berkaitan dengan aspek pengurusan. Sebagaimana yang pelajar-pelajar sedia maklum, bab pengurusan adalah bab yang paling penting untuk dikuasai pada semester yang kedua. Oleh itu, saya mengharapkan agar para pelajar dapat bersama saya selama lebih kurang 1 jam untuk kita mengulang kaji dan mengingat semula fakta dan huraian fakta bagi tajuk yang akan dibincangkan. Baiklah, kenapa saya katakan tadi bahawa bab pengurusan amat penting untuk dikuasai? Ya, para pelajar, sebab dalam bab ini terdapat 4 fungsi pengurusan yang utama. Jadi, apakah fungsi pengurusan tersebut? Apa fungsi pengurusan tersebut? Okey, bila kita sebut tentang fungsi pengurusan, dia terdiri daripada 4 faktor, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Dan untuk hari ini, saya akan memfokuskan kepada fungsi pengurusan yang ketiga, iaitu kepimpinan. Baiklah para pelajar, mari kita ingat semula apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan. Okey. Kepimpinan adalah satu proses di mana pemimpin cuba mempengaruhi gelagak pekerjanya agar mereka dapat melakukan tugas yang diberikan untuk mencapai matlamat. Jadi para pelajar dapat lihat perkataan yang saya highlightkan dengan color kuning itu adalah keywords, okey, bagi maksud kepimpinan. Jadi kenapa kepimpinan itu sangat penting bagi sesebuah organisasi? Okay, yang pertamanya untuk membentuk tingkat keyakinan yang tinggi dalam kalangan para pekerja, dan yang keduanya bagi memastikan perlakuan dan gelagak pekerja selaras dengan matlamat organisasi, dan yang ketiga untuk menjadi teladan kepada para pekerja. Okey, baik. Sebagai seorang pemimpin, seseorang individu itu perlu mempunyai kuasa dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kuasa? Adakah pelajar masih ingat definisi kuasa? Ya. Kuasa bermaksud keupayaan seorang ketua membuat orang lain untuk melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki olehnya. Okey, seterusnya. Seterusnya, jelaskan jenis-jenis kuasa yang terdapat pada seseorang pemimpin. Okey, adakah pelajar ingat lagi apa jenis-jenis kuasa yang ada pada seorang pemimpin? Ya, tepat sekali. Okey, nampak gayanya pelajar masih ingat dan menghafal fakta berkaitan dengan jenis-jenis kuasa. So, terdapat 5 jenis
kuasa iaitu kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa kepakaran dan juga kuasa rujukan. Okey, sekiranya soalan meminta pelajar menjelaskan, menjelaskan, maka pelajar perlu memberikan huraian dan juga contoh. Jadi sekarang kita akan ingat semula apa yang dimaksudkan dengan kuasa tersebut. Okey, fakta di sini adalah kuasa sah. Okey, huraian untuk kuasa sah. Kuasa sah adalah kuasa yang wujud disebabkan oleh kedudukan atau jawatan seseorang dalam sesebuah organisasi. Okey, yang di-highlightkan itu adalah kata kunci bagi kuasa sah. Maknanya seseorang pemimpin yang mana ada kedudukan ataupun yang ada jawatan, maka automatically dia mempunyai kuasa sah. Itu adalah huraian. Contoh. Okay, contohnya pengurus jabatan keuangan mempunyai kuasa sah terhadap semua pekerja dalam jabatan keuangan. Okay, yang kedua adalah kuasa ganjaran. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa ganjaran? Iaitu keupayaan pemimpin untuk memberi sesuatu yang bernilai berbentuk keuangan ataupun bukan keuangan kepada orang bawahan yang telah berjaya melaksanakan arahan yang diberikan. Okey, contoh ganjaran keuangan seperti kenaikan gaji, bonus, manakala ganjaran bukan keuangan terdiri daripada kenaikan pangkat. Okey, sebagai contoh, Encik Manaf adalah pengurus pengeluaran dan beliau telah menaikkan pangkat penilai pengeluaran kerana prestasi yang cemerlang. Maka itu kuasa yang ada pada Encik Manaf, iaitu kuasa ganjaran. Okey, yang ketiga adalah kuasa desakan, iaitu pemimpin akan menggunakan ugutan ataupun tekanan untuk mempengaruhi pengikut. Okey, dia punya keywords ataupun kata kunci dia adalah menggunakan ugutan atau tekanan bagi memastikan para pekerja melaksanakan tugas dan arahan. Sebagai contoh, pengurus syarikat menggugut untuk mengambil tindakan tata tertib jika pekerja ingkar kepada arahan. Seterusnya adalah kuasa kepakaran. Apa yang dikatakan kuasa kepakaran? Iaitu keupayaan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut kerana pengetahuan atau kemahiran khusus yang dimilikinya. Okey, kata kuncinya pengetahuan ataupun kemahiran khusus yang dimiliki oleh seseorang pemimpin ataupun ketua. Itu dikatakan kuasa kepakaran. Sebagai contoh, Encik Helmi merupakan seorang pengurus keuangan yang mempunyai kepakaran dalam aspek pelaburan. Dan yang terakhir adalah kuasa rujukan. Kuasa rujukan adalah keupayaan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut kerana ciri peribadi yang dimiliki, iaitu seperti personaliti yang baik, menikmati masa. Itu semua ciri-ciri yang ada yang boleh menyebabkan pekerja-pekerja yang membolehkan pemimpin mempengaruhi para pekerja. Okay, sebagai contoh, Puan Juwita ialah pengurus sumber manusia di sebuah syarikat yang amat dihormati oleh kaki tangannya kerana sifat sopan santun dan beramah. Okay. Seterusnya kita beralih kepada jenis kepimpinan. Okey. Soalan. Bincangkan jenis-jenis kepimpinan. Ada para pelajar yang masih ingat apakah itu jenis-jenis kepimpinan? Nampak seperti ada yang ingat-ingat lupa ataupun mungkin ada yang masih ingat tentang jenis-jenis kepimpinan. Okey, baiklah. Ini adalah jenis-jenis kepimpinan. Semuanya ada 4 jenis kepimpinan, iaitu kepimpinan transaksional, kepimpinan transformational, kepimpinan karismatik dan juga kepimpinan berwawasan. Baik para pelajar ya, bagi jenis kepimpinan ini, 4 jenis kepimpinan ini adalah fakta khusus. Okey, bila melibatkan fakta khusus, pelajar perlu menulis dengan lengkap dan dengan hejaan yang betul. Okey, sekiranya salah hejaan ataupun tersilap fakta, maka pelajar akan gagal mendapat markah untuk soalan berbentuk macam ni. Okey, kita tengok satu persatu. Apakah itu kepimpinan transaksional? Okey, kepimpinan transaksional adalah yang mana pemimpin akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinate untuk mencapai matlamat
organisasi. Okey, keywordsnya adalah menentukan apa yang perlu dilakukan. Jadi kepimpinan transaksional ini lebih ataupun banyak bergantung kepada hukuman dan ganjaran untuk mempengaruhi dan juga mendorong pekerja melaksanakan tugas. Maknanya, bagi membolehkan pekerja ataupun subordinate itu melaksanakan tugas, pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transaksional akan memberikan hukuman ataupun ganjaran. Ganjaran sekiranya pekerja ataupun subordinate mampu untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang. Okey, kata kunci macam saya kata tadi, kepimpinan transaksional, pelajar perlu ingat tentukan. Okey, pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan dan adanya hukuman dan ganjaran. Okey, seperti pelajar dapat lihat ilustrasi yang ada di sebelah, yang mana ganjaran diberikan kepada para pekerja yang mencapai prestasi ataupun yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Okey, sebagai contoh, pekerja yang berjaya mencapai prestasi yang ditetapkan akan diberikan ganjaran seperti bonus, dan sebaliknya, pekerja yang gagal mencapai objektif akan diberikan denda. Yang kedua adalah kepimpinan transformational. Okey, kepimpinan transformational ini bermaksud pemimpin bertindak sebagai ejen perubahan dalam sesebuah organisasi. Okey, keywordsnya adalah ejen perubahan. Okey, perkataan transformational, okey, transform maksudnya berubah. Jadi pelajar perlu ingat kepimpinan transformational bererti pemimpin bertindak sebagai ejen perubahan, yang mana pemimpin akan memberi inspirasi dan dorongan kepada para pekerja ataupun kepada subordinate untuk melakukan perubahan dan juga inovasi bagi mencapai matlamat. Okay. Pemimpin ini juga akan mengubah visi dan misi organisasi bagi menggerakkan ataupun bagi membawa pekerjanya mencapai matlamat. Ya, seperti yang pelajar nampak ilustrasi di sebelah tu, bagaimana seorang pemimpin cuba untuk mengajak ataupun untuk membawa pekerja-pekerjanya bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, saya ulang balik ya, untuk kepimpinan transformational, keywordsnya adalah ejen kepada perubahan dengan memberikan dorongan kepada pekerja bagi mencapai matlamat. Okey. Next adalah kepimpinan karismatik. Okay, kepimpinan karismatik bererti pemimpin yang mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam mendorong, mengarah dan mempengaruhi pekerjanya untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okay, kepimpinan karismatik ini selalunya ketua ataupun pemimpin mempunyai hubungan yang rapat dengan subordinate. Kenapa dikatakan kepimpinan karismatik? Kerana pemimpin tersebut mempunyai kualiti peribadi yang boleh dicontohi oleh para pekerja. Misalnya berbudi bahasa, menepati masa dan juga menghormati orang lain. Okey, seperti gambar kat sebelah tu. Okey, para pelajar dapat lihat bagaimana subordinate ataupun pekerja-pekerja cuba untuk mencontohi pemimpin ataupun ketua mereka untuk menjadi hebat seperti ketua mereka tu. Okay, jadi kata kunci untuk kepimpinan karismatik adalah mempunyai kelebihan tersendiri. Okay, pemimpin itu ada kelebihan tersendiri dan pemimpin tersebut akan cuba untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan pekerja, okay, dan juga ada kualiti peribadi yang boleh dicontohi. Dan yang terakhir adalah kepimpinan berwawasan, visionary. Okay, apa maksud kepimpinan berwawasan? Pemimpin ini berupaya untuk membentuk wawasan yang realistik dan munasabah untuk menentukan hala tuju organisasi. Okay, keywords dia ada 3 kat situ, yang mana pemimpin membentuk wawasan, okay, dia tentukan apa wawasan ataupun matlamat yang nak dicapai, yang mana matlamat tersebut mestilah realistik dan munasabah bagi menentukan hala tuju organisasi. Dan pemimpin ini juga mampu untuk menerangkan wawasan tersebut kepada orang lain ataupun kepada pekerja bawahan. Okey, seperti dalam ilustrasi itu bagaimana pemimpin yang mempunyai kepimpinan berwawasan dia cuba untuk menyampaikan kepada para pekerjanya tentang wawasan ataupun hala tuju yang dia nak capai supaya para pekerja dapat bersama-sama bagi mencapai ataupun bagi merealisasikan matlamat tersebut. Okey, seterusnya para pelajar sekalian, kita beralih kepada tajuk gaya kepimpinan. Okay, soalannya, bincangkan gaya kepimpinan yang terdapat pada seseorang pengurus. Okey, masih ingat
apakah gaya kepimpinan seseorang pengurus? Ada berapa gaya kepimpinan semua? Ya, ada 4 gaya kepimpinan, iaitu gaya kepimpinan autokratik, gaya kepimpinan demokratik, gaya kepimpinan laissez-faire dan juga gaya kepimpinan contingency. Baik, untuk gaya kepimpinan, keempat-empat jenis gaya kepimpinan ini adalah fakta khusus. Jadi, pastikan para pelajar menulis dengan lengkap dan juga tepat ejaannya ya. Okey, kita lihat huraian kepada gaya kepimpinan berikut. Okey, yang pertama, gaya kepimpinan autokratik. Kenapa dikatakan gaya kepimpinan autokratik? Kerana semua keputusan dibuat oleh pengurus tanpa melibatkan subordinate. Okey, maksudnya hanya seorang ketua sahaja yang berhak untuk membuat keputusan dan para pekerja bawahan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Okey. Jadi selalunya gaya kepimpinan autokratik ni sesuai untuk dilaksanakan oleh organisasi yang mempunyai krisis ataupun yang mempunyai pekerja yang bermasalah. Okey, pengurus dia akan menggunakan kuasa yang dia ada untuk memastikan pekerjanya melaksanakan tugas yang diberikan. Okey, itu gaya kepimpinan autokratik. Yang kedua adalah gaya kepimpinan demokratik. Okey, gaya kepimpinan demokratik bererti pengurus melibatkan subordinate dalam proses membuat keputusan. Maksudnya pengurus bersama-sama dengan subordinate ataupun bersama-sama dengan pekerja berbincang dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, dan dengan gaya kepimpinan demokratik ni, pekerja akan lebih komited dan juga bermotivasi kerana ada penglibatan mereka dalam membuat keputusan. Okey, next kita ke fakta yang ketiga, iaitu gaya kepimpinan laissez-faire. Okey, gaya kepimpinan laissez-faire ni adalah yang mana subordinate ataupun pekerja diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan juga untuk membuat keputusan. Okey, sesuai gaya kepimpinan ini sebenarnya sesuai jika subordinate mempunyai kemahiran, bermotivasi dan juga mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Okey, dapat lihat dalam ilustrasi di sebelah tu bagaimana bos dapat relax sebab subordinate ataupun pekerja bawahan dia boleh membuat keputusan. Tapi bukan semua pekerja ataupun subordinate yang boleh membuat keputusan. Okey, macam saya sebutkan tadi, gaya kepimpinan ini hanya sesuai jika subordinate mempunyai kemahiran dan juga komitmen yang sangat tinggi. Okey, bagi ketiga-tiga gaya kepimpinan yang dinyatakan tadi, iaitu gaya kepimpinan autokratik, gaya kepimpinan demokratik dan gaya kepimpinan laissez-faire, okey, ketiga-tiga gaya kepimpinan ini adalah memfokuskan kepada aspek membuat keputusan. Siapa yang membuat keputusan? Okey, sama ada pengurus membuat keputusan berseorangan ataupun pengurus membuat keputusan bersama-sama ataupun hanya pekerja yang diberi tanggungjawab untuk membuat keputusan. Jadi tiga gaya kepimpinan ni lebih memfokuskan kepada aspek membuat keputusan. Okey, kita tengok gaya kepimpinan yang keempat, iaitu gaya kepimpinan contingency. Okey, apa yang dimaksudkan dengan gaya kepimpinan contingency? Okey, gaya kepimpinan ini bermaksud pengurus bergantung kepada situasi di persekitaran dalaman dan juga persekitaran luaran. Bermaksud seseorang pengurus tu sekiranya dia nak menentukan apa gaya kepimpinan yang dia nak pakai, dia akan melihat kepada situasi ataupun dia akan bergantung kepada keadaan di persekitaran dia sebelum dia memilih gaya kepimpinan yang sesuai. Sebagai contoh, okey, jika seseorang pengurus tu berada dalam situasi yang mana berhadapan dengan pekerja yang bermasalah, mungkin pengurus tadi perlu menggunakan gaya kepimpinan autokratik. Tetapi jika pengurus tadi berhadapan dengan kumpulan pekerja yang lebih bermotivasi, ada kemahiran yang tinggi, mungkin gaya kepimpinan yang sesuai diamalkan adalah gaya kepimpinan laissez-faire. Okey, itu adalah gaya kepimpinan contingency. Okey, ada 4 jenis gaya kepimpinan contingency. Ada 4 jenis gaya kepimpinan. Baik. Saya faham para pelajar selalu mengalami kekeliruan antara jenis kepimpinan dan juga gaya kepimpinan. Betul?
Okey, bila keluar saja soalan jenis kepimpinan ataupun gaya kepimpinan, selalunya pelajar akan tercari-cari apa jawapan yang sebenarnya, sebab mereka selalu mix up antara jenis dan juga gaya kepimpinan. Baiklah, saya ingin kongsikan sedikit tips kepada para pelajar bagaimana untuk membezakan antara jenis kepimpinan dan juga gaya kepimpinan. Okey, kita tengok yang pertama, jenis kepimpinan. Perkataan jenis. Okey, di hujungnya ada huruf S. Betul? Okey, kita boleh kaitkan S tu dengan perkataan transactional sebab dalam perkataan transactional ada huruf S. Okey, kemudian transformational. Perkataan transformational pun mempunyai huruf S. Begitu juga dengan karismatik dan juga berwawasan. Jadi untuk jenis kepimpinan, pelajar pegang kepada huruf S. Bila nampak saja S, okey, automatically pelajar akan ingat transactional, ada huruf S. Bila pelajar dah ingat satu fakta, maka secara tak langsung pelajar akan ingat fakta yang seterusnya. Okey. Untuk gaya kepimpinan pula. Okey, dalam perkataan gaya ada huruf A. Okey, A itu merujuk kepada autokratik. Okey, kita linkkan A tadi dengan perkataan autokratik. Okey, bila pelajar ingat autokratik, macam saya kata tadi, once kita ingat satu fakta, maka secara tak langsung kita akan ingat fakta yang berikutnya, iaitu demokratik, laissez-faire dan juga contingency. Okey. So, ini sedikit tips bagaimana pelajar dapat membezakan untuk menghafal sama ada jenis kepimpinan ataupun gaya kepimpinan. Okay, sebab dalam peperiksaan kita faham bila pelajar berada dalam situasi yang agak tertekan, mudah untuk pelajar lupa ataupun keliru antara dua aspek ini. Okay, dan saya nak ingatkan lagi sekali kedua-dua tajuk ini, jenis kepimpinan dan gaya kepimpinan adalah fakta khusus. Jadi saya ulang lagi sekali, pastikan ejaan yang betul bagi setiap fakta. Okey, sekiranya misalnya untuk gaya autokratik, pelajar tulis gaya autorasi, salah. Demokrasi pun salah. Pastikan pelajar menggunakan istilah yang tepat, iaitu gaya kepimpinan autokratik, gaya kepimpinan demokratik. Okey, laissez-faire dan juga contingency. Baiklah para pelajar, kita move on kepada subtopik yang seterusnya dalam tajuk kepimpinan, iaitu motivasi. Okey, ada berapa teori motivasi yang telah kita belajar dalam semester ni? Ingat lagi tak, ada berapa teori motivasi? Okey, ada 4 teori motivasi. Okey, yang dipaparkan di hadapan ni. Okey, ada teori motivasi Maslow, teori motivasi Herzberg, teori motivasi McGregor dan juga teori motivasi McLellan. Okey, dan kita akan tengok satu persatu bagi setiap teori motivasi ini sebab saya yakin bahawa para pelajar mungkin ingat-ingat lupa dah. Okey, apa dia huraian ataupun apa dia elemen-elemen yang terdapat dalam setiap teori motivasi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berkenaan. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang pertama, iaitu Abraham Maslow. Yang mana Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi Maslow. Jadi teori motivasi Maslow ni para pelajar kita sebenarnya telah sentuh semasa semester yang pertama. Jadi bukan satu masalah lagi untuk para pelajar mengingat apakah itu teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow juga dikenali sebagai teori keperluan Maslow. Yang mana bila kita sebut teori motivasi Maslow, kita akan bayangkan gambar rajah piramid keperluan Maslow. Okey, Maslow mengemukakan bahawa setiap manusia ini mempunyai 5 keperluan yang berbeza. Okey, 5 tahap keperluan yang berbeza bermula dengan keperluan fisiologi, iaitu keperluan asas. Okey. Jadi pelajar-pelajar perlu kaitkan setiap keperluan ni dengan situasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Baiklah, keperluan yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Bila sebut keperluan fisiologi, merujuk kepada keperluan-keperluan asas. Apa dia keperluan asas? Terdiri daripada makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Jadi,
apa yang pengurus perlu lakukan bagi memenuhi keperluan fisiologi para pekerja ni? Okey, pengurus kena memastikan bahawa ganjaran upah yang diberikan kepada subordinate ataupun kepada pekerja mencukupi ataupun gaji dibayar tepat pada masanya. Okey, kenapa? Dengan adanya upah yang mencukupi, maka dengan itu pekerja-pekerja dapat memenuhi keperluan asas, membeli makanan, membayar sewa tempat tinggal dan juga untuk perbelanjaan keperluan asas yang lain. Okey. Alright. Setelah keperluan asas dipenuhi, peringkat yang kedua adalah keperluan kepada keselamatan. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan kepada keselamatan? Bermaksudnya di sini, setiap daripada kita perlu ataupun kita ingin rasa untuk dilindungi daripada sebarang ancaman dan juga bahaya. Okey, dalam diri manusia ni, dia ada satu keperluan dari aspek keselamatan. Okey, dilindungi daripada sebarang ancaman dan juga bahaya. Okey, apa yang pengurus perlu lakukan bagi menjamin ataupun bagi memenuhi keperluan keselamatan pekerja? Okey, sebagai pengurus kena pastikan bahawa tempat kerja para pekerja adalah selamat, bersih. Okey, kemudian dengan memberikan perlindungan insurans kepada para pekerja. Dengan itu pekerja akan rasa selamat dan lebih bermotivasi untuk bekerja. Okey, peringkat yang ketiga dalam piramid keperluan Maslow adalah keperluan sosial. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan sosial? Keperluan untuk diterima oleh masyarakat. Okey, mempunyai perasaan dimiliki dan mempunyai perasaan kasih sayang. Okey, ada sedikit salah ejaan kat situ ya. Auto typing. Okey, maksudnya sebagai seorang individu, okey, individu ni dalam diri dia nak diterima oleh masyarakat. Dia nak ada rasa kasih sayang dan nak rasa dimiliki. Okey, dan bagaimana kita nak kaitkan dengan situasi dalam sesebuah organisasi? Apa yang pemimpin ataupun pengurus boleh lakukan bagi memenuhi keperluan sosial ni? Okey. Antara yang boleh dilakukan oleh pengurus adalah dengan menganjurkan program-program sosial seperti adanya hari keluarga, hari sukaneka ataupun mengadakan tazkirah mingguan. So dengan itu para pekerja dapat bersama-sama berjumpa dengan rakan-rakan bagi menunjukkan perasaan kasih sayang dan juga untuk menunjukkan bahawa mereka diterima dalam kalangan organisasi tersebut. Okey. Keperluan yang keempat adalah keperluan kepada penghargaan. Okey, sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang pekerja, kita memang nak dihargai, betul? Terutamanya setelah kita melaksanakan sesuatu tugas. Kita nak orang hargai apa yang kita telah lakukan. Okey, sebab itulah yang dikatakan adanya keperluan kepada penghargaan, iaitu keperluan untuk mendapatkan pengiktirafan, penghormatan dan juga kedudukan terhadap tugas yang telah dilakukan. Jadi apa yang pengurus boleh lakukan adalah dengan menyediakan skim ataupun peluang kenaikan pangkat ya kepada para pekerja yang menunjukkan prestasi kerja yang sangat tinggi ataupun yang menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang. Dan keperluan yang terakhir yang ada dalam diri seseorang individu itu adalah keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, bagaimana pengurus dapat memenuhi keperluan pencapaian hasrat diri? Yang pertamanya, pengurus boleh memberi kebebasan kepada para pekerja untuk membuat keputusan. Okey, selain daripada itu, pekerja juga boleh diberikan ruang untuk menyambung pelajaran bagi meningkatkan pengetahuan masing-masing. Okey, itu 5 peringkat keperluan yang dikemukakan oleh teori motivasi Maslow. Okey, saya rasa itu pelajar dah dapat ingat sebersikit tentang teori yang pertama. Okey, kita pergi pula kepada teori yang kedua, iaitu teori motivasi Herzberg. Okey. Teori motivasi Herzberg ataupun kita kenali juga sebagai teori 2 faktor. Okey, kenapa kita namakan sebagai teori 2 faktor? Sebab tokoh ini mengatakan bahawa keperluan pekerja di tempat kerja boleh dibahagikan kepada 2 faktor.
Okey, iaitu yang mana Herzberg membuat kajian tentang faktor kehendak manusia di tempat kerja. Okey, dia mengatakan bahawa kehendak manusia di tempat kerja ni ada dua faktor. Yang pertamanya adalah faktor motivasi dan yang kedua adalah faktor penjagaan ataupun faktor hygiene factor. Okey, kita cuba nak lihat apakah perbezaan antara faktor motivasi dan juga faktor penjagaan. Okey, saya faham ada para pelajar bila dah lama tinggal, dia dah ingat-ingat lupa dah. Okey, tentang huraian bagi faktor motivasi dan juga faktor penjagaan. Okey, yang pertamanya adalah faktor motivasi. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor motivasi? Okey, faktor motivasi ini adalah faktor dalaman. Okey, yang memberi dorongan kepada pekerja untuk berusaha meningkatkan tahap produktiviti. Okey, faktor dalaman ataupun faktor intrinsik. Okey, sebagai contoh, okey, faktor dalaman contohnya dari segi tanggungjawab, penghargaan, pengiktirafan ataupun autoriti. Okey, maksudnya dengan adanya tanggungjawab, dengan adanya pengiktirafan diberikan kepada para pekerja, dengan adanya penghargaan yang diberikan, ini akan mendorong pekerja untuk meningkatkan produktiviti. Okey, jika faktor dalaman ini tiada ataupun tidak diberikan, ini akan menyebabkan para pekerja kurang bermotivasi. Okey, itu kesan dia lah. Okey, maksudnya kena bagi penghargaan, kena bagi tanggungjawab, kena bagi pengiktirafan, barulah dapat mendorong pekerja-pekerja untuk bekerja dengan lebih gigih bagi meningkatkan tahap produktiviti. Okey, cuba kita tengok gambar rajah di sebelah ya. Dari segi penghargaan, bagaimana sekiranya pengurus memberi penghargaan kepada para pekerja. Sekiranya pengurus memberi kurang penghargaan ataupun tidak memberi penghargaan kepada para pekerja, ini akan menyebabkan kepuasan bekerja seseorang pekerja itu menurun. Bila kepuasan dia menurun, secara tidak langsung produktiviti juga akan menurun. Tetapi sebaliknya, kalau pengurus tadi memberi penghargaan ataupun banyak penghargaan kepada pekerja, misalnya memberi anugerah pekerja cemerlang, okey, memberi tanggungjawab yang lebih banyak kepada para pekerja, ini akan menyebabkan kepuasan pekerja akan meningkat. Bila pekerja ada kepuasan, dia seronok bekerja, maka secara tidak langsung produktiviti juga akan meningkat. Okey, itu adalah faktor motivasi. Okey, bagaimana kita nak bagi motivasi kepada para pekerja untuk bekerja dengan lebih baik. Okey. Seterusnya kita tengok pula faktor yang kedua di bawah teori motivasi Herzberg, iaitu faktor penjagaan ataupun hygiene factor. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor penjagaan? Okey, ini merupakan faktor luaran. Kalau tadi adalah faktor dalaman, faktor penjagaan pula merujuk kepada faktor luaran ataupun ekstrinsik. Okey, sebagai contoh faktor-faktor luaran seperti upah, gaji, keselamatan di tempat kerja, keselesaan di tempat kerja, hubungan yang baik dalam kalangan pekerja, itu semua contoh faktor-faktor luaran yang dapat memberikan kesan kepada para pekerja. Kesan yang bagaimana? Sekiranya faktor ini tidak dipenuhi, ia akan menimbulkan perasaan tidak puas hati para pekerja. Okey, maksudnya sekiranya pengurus tidak memberikan keutamaan dari aspek gaji, dari aspek keselamatan ataupun keselesaan tempat kerja, maka dia akan menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati kepada para pekerja. Okey, bagi faktor luaran ataupun faktor penjagaan, ia tidak menghasilkan kepuasan bekerja. Okey, ataupun ia tidak menghasilkan kepuasan dan tidak memberi kesan kepada produktiviti. Sebaliknya lebih kepada perasaan ketidakpuasan para pekerja. Okey, kita cuba lihat contoh yang saya tunjukkan di sebelah tu. Okey, sekiranya pengurus memberikan gaji yang rendah kepada para pekerja. Okey, apa yang berlaku? Menyebabkan pekerja akan rasa tidak puas hati. Okey, ketidakpuasan akan meningkat dalam kalangan pekerja. Okey, tetapi kalau pekerja diberikan gaji yang tinggi, okey, gaji yang banyak, dari segi ketidakpuasan ni akan menurun. Okey,
pekerja tidak akan ketidakpuasan dia akan sedikit menurun, tetapi tidak akan mendorong untuk bekerja dengan lebih baik. Maknanya kalau bagi gaji tinggi pun dia tidak akan membantu pekerja untuk meningkatkan produktiviti. Okey, dan jika diberi gaji yang cukup, dia akan menimbulkan situasi neutral kepada para pekerja. Okey, kalau tadi faktor motivasi dia lebih kepada memberi kepuasan kepada para pekerja, faktor penjagaan pula lebih kepada ketidakpuasan kepada para pekerja. Okey, boleh bezakan ya. Jadi, untuk teori motivasi Herzberg, kita kena ingat bahawa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kehendak manusia di tempat kerja. Okey, yang ketiga adalah teori motivasi McGregor. Okey, McGregor ni paling simple. Sebab McGregor kata pekerja ni terbahagi kepada dua teori. Pekerja dalam teori X dan juga pekerja dalam teori Y. Okey, masih ingat lagi tak apa itu pekerja teori X dan pekerja teori Y? Okey, ya seperti yang saya senaraikan di hadapan ni. Pekerja teori X adalah pekerja yang mempunyai sifat-sifat negatif. Dia malas bekerja, tiada motivasi, tidak berminat dalam melaksanakan sesuatu tugas dan mempunyai kemahiran yang rendah. Manakala pekerja teori Y pula adalah pekerja yang mempunyai sikap-sikap yang positif, yang suka bekerja, suka mengambil tanggungjawab dan mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi bila kita kaitkan teori motivasi McGregor ni dengan gaya kepimpinan, yang mana satu gaya kepimpinan yang sesuai kita amalkan untuk pekerja dalam teori X? Gaya kepimpinan apa? Ya. Okey, untuk teori X kita lebih sesuai gunakan gaya kepimpinan autokratik. Kenapa? Ya, kerana pekerja-pekerja dia mempunyai sifat yang negatif, malas, tidak minat bekerja, ada kemahiran yang rendah. Tapi untuk pekerja teori Y, kita boleh gunakan gaya kepimpinan sama ada gaya kepimpinan demokratik ataupun gaya kepimpinan laissez-faire, bergantung kepada keadaan ataupun situasi. Okey. Yang seterusnya, teori motivasi yang terakhir adalah teori motivasi McLellan. Okey, kalau tadi Maslow dia ada 5 keperluan, dikatakan bahawa manusia ni ada 5 keperluan yang perlu dipenuhi. Tetapi bagi teori motivasi McLellan pula, beliau mengatakan bahawa dalam diri manusia ni ada 3 keperluan yang perlu dipenuhi ataupun 3 keperluan manusia yang akan mempengaruhi tingkah laku pekerja di tempat kerja. Apa dia 3 keperluan tu? Yang pertamanya adalah keperluan untuk pencapaian. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan kepada pencapaian? Iaitu individu yang mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi. Okey. Jadi itu yang saya highlightkan adalah keywords dia. Keperluan kepada pencapaian bermaksud seseorang individu ataupun subordinate yang mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi. Okey. Dan bagaimana kita nak memotivasikan pekerja-pekerja yang ada semangat yang tinggi dalam melaksanakan suatu tugas. Okey, dengan memberikan tugasan yang sukar dan juga mencabar kepada para pekerja ni. Okey, sebab ada setengah individu, ada setengah pekerja dia sukakan dengan cabaran. Bila ada cabaran, dia rasa puas hati, dia rasa seronok untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okey. Dan keperluan yang kedua pula adalah keperluan untuk perhubungan. Okey, apakah itu keperluan untuk perhubungan? Yang mana dalam teori ini, McLellan mengatakan bahawa individu gemar mengekalkan hubungan sosial ataupun cuba untuk mengelakkan wujudnya konflik dan mengekalkan hubungan yang mesra dalam kalangan rakan-rakan ataupun dalam kalangan komuniti. Maksudnya keperluan untuk perhubungan ni ada individu yang suka untuk menjalinkan hubungan yang baik, hubungan sosial yang mesra dalam kalangan para pekerja. Jadi bagaimana, apa caranya untuk memotivasikan para pekerja yang ada keperluan kepada perhubungan ni? Okey, pekerja-pekerja boleh diagihkan ataupun diberikan kerja secara berkumpulan. Okey, sebab mereka suka untuk mewujudkan hubungan yang baik, hubungan yang mesra.
Okey, jadi pengurus boleh mewujudkan satu pasukan agar mereka dapat bekerja secara berkumpulan. Okey, keperluan yang ketiga pula adalah keperluan untuk kuasa. Okey, apa dia keperluan untuk kuasa ni? Okey, kita kena faham bahawa ada pekerja yang sukakan kuasa. Okey, bukan gila kuasa, dia suka kepada kuasa. Apa bermaksud gemar kepada kuasa? Okey, iaitu pekerja ini gemar untuk mempengaruhi dan mengawal orang lain. Okey, kita boleh perasan kan, ada kadang-kadang dalam kalangan kawan-kawan kita nampak ada talent dia suka kepada keperluan kepada kuasa, iaitu dia suka mempengaruhi dan juga dia suka mengawal individu lain. Jadi, bagaimana caranya pengurus dapat meningkatkan motivasi pekerja yang ada keperluan untuk kuasa ni? Okey, bagaimana caranya? Okey, pengurus tadi boleh memberikan individu tersebut peluang untuk menguruskan sekumpulan pekerja. Kita bagi kuasa kepada individu tadi untuk menguruskan sekumpulan pekerja ataupun sekumpulan pasukan. Okey, maka itu tadi tiga keperluan di bawah teori motivasi McLellan. Okey, jadi pelajar kena ingat baliklah. Okey, 4 teori motivasi yang telah dikemukakan tadi, iaitu teori motivasi Maslow, teori motivasi Herzberg, teori motivasi McGregor dan juga teori motivasi McLellan. Okey, baiklah. Yang terakhir, subtopik yang terakhir untuk hari ini adalah tentang tajuk pasukan. Okey, pembinaan pasukan. Apa yang dimaksudkan dengan pasukan? Okey, pasukan ini adalah sekumpulan individu ataupun manusia yang saling berinteraksi dan juga bekerjasama bagi mencapai sesuatu matlamat yang sama. Okey, kenapa pasukan itu sangat penting? Kita kena ingat bila kita berada dalam situasi pekerjaan, kita akan banyak terdedah dengan aktiviti berpasukan. Okey, kenapa pasukan itu sangat penting? Okey, kenapa apa kepentingan pasukan itu kepada sesebuah organisasi? Yang pertamanya, dengan adanya pasukan, kita dapat mengumpulkan kemahiran dan juga bakat yang berbeza bagi melaksanakan tugas-tugas yang kompleks. Okey, yang kedua, supaya dapat melakukan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu. Dan yang ketiga, dapat memberikan motivasi kepada ahli agar dapat meningkatkan produktiviti kerja. Okey, dalam pasukan, apa yang penting bagi tajuk pasukan adalah proses pembentukan pasukan. Okey, pelajar perlu menghafallah ke-5 proses pembentukan pasukan tersebut. Okey, yang bermula dengan pembentukan, peributan, penyesuaian, pelaksanaan dan juga pembubaran. Dan bila kita sebut proses, pastikan turutannya adalah tepat. Sekiranya pelajar gagal untuk menulis jawapan dengan turutan proses yang tepat, maka pelajar gagal mendapat markah. Okey, baiklah. Kita tengok apa yang dimaksudkan. Kita tengok kepada huraian bagi proses pembentukan pasukan. Okey, proses yang pertama, pembentukan. Apa yang dimaksudkan dengan pembentukan? Okey, pembentukan adalah peringkat pertama yang mana pada peringkat permulaan kemasukan individu dalam pasukan. Okey, proses ini berlaku, dalam proses ini ahli pasukan akan cuba untuk berkenalan antara satu sama lain dan cuba untuk menyesuaikan diri masing-masing dengan ahli-ahli yang lain. Itu pembentukan. Okey, proses yang kedua adalah peributan ataupun storming. Kenapa dia sebut ribut? Okey, peributan, ribut daripada perkataan ribut sebab berlakunya huru-hara. Okey, kenapa ada huru-hara? Sebab wujudnya konflik tugas dan juga kaedah dalam menguruskan pasukan. Okey, pada proses yang kedua ni, pembentukan pasukan berada di peringkat emosional. Okey, ahli-ahli masih lagi tidak bersatu dan saling mencabar antara satu sama lain. Belum ada chemistry kat situ. Okey, ahli-ahli dalam kumpulan belum tak dapat nak terima kekurangan dan juga kelemahan ahli-ahli yang lain. Sebab itu wujudnya konflik dan juga masalah dalam nak menguruskan pasukan. Sebab itulah dikatakan proses peributan. Okey, proses yang ketiga adalah proses penyesuaian, norming. Okey, apa itu proses penyesuaian?
Okey, proses penyesuaian adalah di mana ahli-ahli pasukan telah mengenali ahli-ahli lain dengan lebih dekat dan hubungan semakin mesra. Okey, setelah berapa lama ahli pasukan dia dah kenal kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan ahli-ahli yang lain, dia dapat terima segala idea yang dikemukakan. Okey, dan ahli-ahli bersetuju dengan setiap peranan, peraturan dan juga norma pasukan. Okey, maksudnya pada peringkat yang ketiga ni peringkat yang dah stabil. Masing-masing dapat hubungan di antara ahli pasukan tu semakin mesra. Okey, masing-masing dapat menerima kekurangan dan kelebihan setiap ahli. Okey, proses yang keempat adalah proses pelaksanaan ataupun performing. Okey. Pelaksanaan ataupun pada peringkat pelaksanaan, pasukan lebih memfokuskan kepada pelaksanaan tugas. Bagaimana untuk menjalankan tugas yang telah dirancang. Okey, pada peringkat yang keempat, pasukan menjadi lebih proaktif, produktif dan lebih berkesan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada pasukan tersebut. Dan akhir sekali adalah proses pembubaran ataupun adjourning. Okey, proses pembubaran berlaku apabila matlamat telah dicapai. Okey, para pelajar kena ingat pembentukan pasukan dibuat bagi melaksanakan sesuatu tugas. Okey, tempohnya adalah dalam jangka masa pendek. Okey, apabila sesuatu tugas ataupun sesuatu projek itu telah selesai, telah habis, maka pasukan tadi akan dibubarkan. Okey, itu adalah proses yang terakhir. Okey, pembubaran berlaku apabila matlamat telah dapat dicapai. Okey, para pelajar, proses pembentukan pasukan tadi adalah tajuk yang terakhir yang terdapat dalam subtopik kepimpinan. Okey, jadi bagaimana para pelajar semua? Jelas apa yang dikupas ataupun apa yang saya terangkan pada hari ini? Okey, jadi saya mengharapkan agar input-input yang saya sampaikan tadi dapat membantu para pelajar dalam mengulang kaji pelajaran, okey, dalam tempoh PKPB ini. Okey, maka di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan agar para pelajar terus bersemangat untuk mengulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan semester 2 yang akan tiba tidak lama lagi. Okay. Saya faham kita semua berada dalam situasi yang sukar, situasi yang mencabar akibat daripada pandemik COVID-19. Namun, kita perlu teruskan juga aktiviti pembelajaran kita di mana sahaja kita berada serta aktiviti-aktiviti harian kita yang lain dengan mengamalkan norma-norma baru. Okey, di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pengajian perniagaan negeri Perlis dan guru-guru pengajian perniagaan Malaysia atas perkongsian bahan demi kejayaan anak-anak pelajar. Okey, saya mohon maaf jika ada kesilapan ataupun kekurangan sepanjang saya membuat pembentangan tajuk kepimpinan tadi, ya. Okey, selamat meneruskan ibadat berpuasa dan tidak terlewat rasanya untuk saya mengucapkan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.